Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, thumma alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala habibina al-Mustafa, Nabiyyina Muhammadin khairu man ijtaba, sallallahu alaihi wa ala alihi wa liman sara ala nahjihi wastanna bihadihi wa sunnatihi ila yaumil wafa. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Kemudian kita pergi pula kepada satu tempat yang lain yang mana namanya Hijr Ismail. Hijr Ismail ni kalau kita tengok kepada binaan Kaabah itu, dia adalah binaan separa lengkungan separa bulat. Separa bulat tu itu adalah Hijr Ismail yang bermaksud bilik Nabi Allah Ismail alaihi salam, yang dulunya merupakan sebahagian daripada Kaabah. Jadi sebab itulah kalau orang nak shortcut tawaf dalam ni, tak sah tawafnya, sebab tawaf tu mesti di luar Kaabah dan di dalam Masjidil Haram. Jadi tempat dalam ni, kalau ada orang yang berkeinginan untuk semayang dalam Kaabah, semayang sahajalah dalam Hijr Ismail. Sebab semayang dalam Hijr Ismail seolah-olah memang semayang dalam Kaabah. Dan di tempat Hijr Ismail ini merupakan tempat yang terletak antara rukun Iraqi dan juga rukun Syami. Dia ada rukun, ada sisi-sisi Kaabah tu. Jadi Hijr Ismail terletak di antara keduanya itu. Siapa yang masuk dalam tu, solat 2 rakaat dan juga berdoa, maka itu adalah tempat-tempat yang dianggap juga mustajab doa di sisi Kaabah Al-Musharrafah. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kita menyambung perbincangan kita tentang tempat-tempat yang mustajab untuk berdoa di sekitar Baitullah. Dan tadi kita sampai kepada tempat yang kita sebut sebagai Hijr Ismail. Dan kalau kita perhatikan di atas, kita dongak sikit, dah duduk dalam Hijr Ismail, kita dongak ke atas. Dia ada satu tempat namanya Pancuran Emas ataupun disebut sebagai Al-Mizab. Ini adalah saluran dan juga pancuran emas, yang nampak macam pancuran tu, itulah Al-Mizab. Baik, Mizab ini iaitu saluran air yang keluar daripada bumbung Kaabah ataupun yang selalu orang panggil pancur emas. Ya, dibina pertama kali sewaktu pemerintahan Quraisy, waktu membina atap Kaabah, dan Mizab ini disalutkan dengan disaluti dengan saluran emas. Jadi tempat bawah Mizab ni itu yang setentang dengan Mizab ini adalah tempat mustajab doa. Yang disuruh di bawah Mizab ini adalah untuk kita berdoa, bukan meminum air, sebarang air yang jatuh daripada atasnya. Sebab atas Kaabah tu kadang-kadang boleh juga jadi, yalah, ada habuknya, ada sebagainya, macam-macam benda lah ada kat atas tu. Dan kadang-kadang orang duk cuci, orang boleh cuci Kaabah ya. Orang cuci atas bumbung Kaabah ni, orang cuci dia. Bila cuci, air keluar kot Mizab tu. Bila air keluar kot Mizab, ada pula yang tadah kat bawah dengan air sabun tu. Tak payahlah, yang tu tak perlu. Dan ada pula yang tadah air hujan pula. Dia kata, oh hujannya tadah semua, tadah gelas pula kat bawah tu. Tak, itu tidak disuruh. Yang disuruh hanyalah untuk kita berdoa di bawah itu. Itu tempat-tempat mustajab doa di sekeliling Baitullah. Okey, kita pergi di kawasan yang berhampiran. Ada satu kawasan yang disebut sebagai Al-Hatim. Kedudukan tepat Al-Hatim ni, nama Al-Hatim ni, apa maksud Al-Hatim ni? Maksudnya musnah pecah, maksud gitu. Kedudukan Al-Hatim ni dikhilafkan ataupun diselisihkan oleh para ulama. Ada yang kata yang termasyhur kawasannya adalah antara Hajarul Aswad, Hijr Ismail, Telaga Zamzam dan Maqam Ibrahim. Kawasan dia, area situ, antara kawasan tersebut. Kerana apa? Kerana berdasarkan pandangan daripada Ibnu Juraij, bahawasanya sebab dinamakan Al-Hatim yang bermaksud rosak ataupun pecah, di situ asalnya tempat orang Makkah dan khususnya orang jahiliah bersumpah dan diperkenankan doa orang yang dizalimi dan bersumpah dusta akan binasa.
Jadi kat situ jadi terus. Maksudnya gitu. Yang kedua, Al-Hatim adalah Hijr Ismail itu sendiri. Ada yang kata pandangannya Al-Hatim itu Hijr Ismail. Ini berdasarkan pandangan daripada Ibnu Abbas. Sebab dinamakan sedemikian kerana tempat ini diruntuhkan daripada Kaabah. Tempat Al-Hatim ini diruntuhkan daripada Kaabah, dibina tinggi oleh kaum Quraisy dan Hijr Ismail dikeluarkan daripada binaan tersebut. Nama ini juga disebutkan kerana orang Arab kebiasaannya menanggalkan pakaian mereka di kawasan ini sewaktu ingin tawaf. Mengikut adat jahiliah. Kan orang jahiliah tawaf dalam keadaan tidak berpakaian. Jadi kita tak adalah macam tu kan. Dan dibiarkan pakaian tersebut hingga rosak dekat situ. Jadi ini adalah sejarah yang berkaitan dengan Al-Hatim. Dan antara hotspot doa yang lain pula, ada lagi satu tempat yang begitu signifikan bila kita melaksanakan ibadah sa'i, iaitu antara Bukit Safa dan Bukit Marwah, yang juga merakam begitu banyak sejarah. Antara sejarah termasyhur adalah tempat di mana Siti Hajar alaihissalam mencari air untuk atau pembekalan, yang mana dilihat fata morgana yang disangka air itu, dan dia ulang berjalan dan berlari itu di sekeliling antara Bukit Safa dan Bukit Marwah itu sebanyak 7 kali, yang merupakan ambilan ibadah sa'i yang kita amalkan ataupun kita buat pada hari ini. Pada waktu itu dia melihat-lihat Ismail daripada situ dan sebagainya. Ceritanya itu sejarah yang besar antara Safa dan Marwah yang Allah Subhanahu Wa Taala ungkapkan dalam ayat Al-Quran, dalam firman-Nya yang mulia, Innas Safa wal Marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu merupakan syiar daripada syiar-syiar Allah. Siapa dia yang melaksanakan haji ataupun umrah, maka tidaklah sewajarnya ataupun sepatutnya menjadi kesusahan untuk dia tawaf ataupun sa'i antara Safa dan Marwah. Mula dekat Safa, akhirnya dekat Marwah. Okey, jadi tempat doanya kat mana? Tempat doanya ialah di atas Bukit Safa dan juga di atas Bukit Marwah. Setiap kali kita nak mula sa'i ataupun bila sampai from one station, daripada stesen Safa ke stesen Marwah, kita akan menghadap pandangan kita, muka kita arah kiblat dan kita start doa. Itu cara dia. Okey, cara dia. Dan Bukit Safa ini juga merakam peristiwa-peristiwa yang hebat. Antaranya peristiwa pembukaan Kota Mekah. Nabi naik atas Bukit Safa ni, Nabi bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallah bukratan wa asila. Nabi sonok. Sebab apa? Sebab dekat Bukit Safa inilah tempat pernah menyaksikan darah Nabi tumpah, disebabkan oleh dipijak oleh Abu Jahal. Dipijak, Nabi kena pijak oleh Abu Jahal waktu tu, disebabkan oleh menyampaikan dakwah Islam. Abu Jahal pijak muka Nabi SAW dekat situ, berdarah muka Nabi. Lalu sampailah dekat situ siapa dia? Hamzah, yang masuk Islam pada hari itu. Dia mengatakan kepada Abu Jahal, wahai Abul Hakam, kenapa kamu buat begini kepada anak saudaraku sedangkan aku berada di atas agamanya? Nabi pun tak tahu bila masa Hamzah masuk Islam pada waktu dan saat ketika melihat penghinaan yang begitu hebat dilaksanakan ataupun dilakukan kepada Nabi SAW. Kalau kita dapat menghayati perkara ni, tuan-tuan yang berahmati Allah, cukup hebat. Dan di belakang Bukit Safa itu pun ada satu tempat yang dulu terkenal dengan tempat perhimpunan Nabi SAW dalam siri-siri dakwah Nabi di Mekah, iaitu rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam. Kan kita belajar sirah. Itu di belakang Bukit Safa. Jadi Bukit Safa ni macam-macam sejarah dia. Dan pernah orang-orang Quraisy sendiri meminta daripada Nabi SAW agar Bukit Safa ni dijadikan emas. Nak tunjukkan ni, kalau kau betul Nabi, buatlah Bukit Safa ni jadi emas. Jadi macam-macam cerita ada keliling Bukit Safa. Dan kalau kita pergi haji, tuan-tuan, pergi umrah, kita sa'i, kita dapat hayati semua perkara ini, dapat masukkan dalam hati kita. Kita dapat recall balik semuanya waktu saat kita berdoa. Pasti doa kita akan terasa lebih manis. Pasti doa kita akan terasa lebih serius di hadapan Allah. Pasti doa kita akan terasa lebih bermakna dan lebih
terfokus arahnya, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Inilah antara tempat-tempat ataupun hotspot pula dah, tersasul pula. Hotspot Mekah, dan Mekah ni tuan-tuan yang dirahmati Allah, dia pusat ataupun kita kata sentral doa. Sebab di mana-mana saja dalam bumi Mekah ini boleh kita katakan sebagai tempat yang kita boleh berdoa di mana-mana sahaja. Nabi pernah berdoa di luar Masjidil Haram, ya, sewaktu yang kita sebut dalam pertemuan yang terdahulu di Hazwarah, berdoa, maknanya memandang Kaabah dan sebagainya. Nak masuk Mekah pun ada doanya dan sebagainya. Jadi ini semua tempat-tempat yang wajar kita jadikan perhatian bila mana kita berkesempatan mengunjungi bumi Makkah Al-Mukarramah. Jangan sia-siakan peluang ini, insya-Allah. Apabila kita berdoa, walaupun mungkin kesannya kita tidak lihat di dunia, tetapi yakinilah bahawasanya innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak sekali-kali mensia-siakan pahala orang yang melaksanakan kebajikan. Allah pasti akan balas di akhirat nanti. Kalau tidak membalasnya dengan nikmat di dunia, Allah akan balas dengan beratnya timbangan kita di akhirat kelak. Para penonton yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah SWT sekalian, kita telah sama-sama belajar dan sama-sama kita kongsikan tempat-tempat dan juga perkara-perkara yang berkaitan di sekitar bumi Makkah dan khususnya di dalam Masjidil Haram dan di sekitar Kaabah. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian, kita melihat ini adalah kebesaran-kebesaran dan juga tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan bumi Mekah ini satu bumi yang cukup hebat. Dan bila kita tahu tentang perkara-perkara ini, sudah tentu jiwa kita, hati kita akan berasa lebih seronok apabila melaksanakan ibadah, kerana roh ibadah itu kita ketahui, rahsia ibadah tu kita fahami, maka kita akan rasa lebih hebat. Dan kalau kita tengok antara kehebatan, dan kita tengok sendiri Kaabah itu sendiri, bukan sahaja Kaabah itu, ialah kalau kita tengok binaannya diperbuat daripada batu, dia ada satu yang menyelubungi Kaabah tu. Apa dia? Kita namakan pakaian Baitullah. Bahasa orang Melayu sebut kelambu Kaabah. Arabnya menyebut dengan nama kiswah. Tuan-tuan tahu tak? Ini satu ilmu, kita kata pengetahuan am lah, ya, pengetahuan am. Dalam tahun 2012, ini tahun 2012, ada satu pakaian yang termahal di dunia pernah dilaporkan. Apa dia pakaian termahal di dunia? Kalau tuan-tuan nak tahu tentang sejarah dia, insya-Allah kita akan kongsikan tentang sejarah pakaian Kaabah ni lah. Tapi kita tengok dulu pakaian termahal. Apakah pakaian termahal? Ada satu jenis pakaian yang direka oleh pereka British yang terkenal, namanya Debbie Wingham. Apa pakaian dia? Gaun malam wanita yang dijahit, warnanya hitam. Saya nak bawa point dekat sini sebab color dia sama dengan color kelambu Kaabah, ya. Warnanya hitam, ditenun dan dijahit dengan tangan selama 6 bulan. Itu dia. Menggunakan benang emas dan platinum sebanyak bertatahkan 50 berlian hitam sebanyak ataupun seberat 2 karat. Berat gaun tersebut 13 kilo dan harganya mencecah 3.5 juta pound sterling. Dia yang bersamaan dengan 17.3 juta ringgit. Mahal, melampau bunyi. Tapi sebenarnya ada satu lagi pakaian, bukan mahal yang diambil kira, bahkan dialah yang termahal. Bukan dipakaikan kepada manusia, tetapi kan dipakaikan kepada sebuah rumah, sebuah tempat. Ya, merupakan rekaan asal daripada seorang nabi, iaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, diwarisi oleh keturunan Nabi akhir zaman, sehinggalah diserahkan amanah pakaian tersebut untuk ditukar ganti setiap tahun sebagai satu kerakyatan kepada bumi Mekah, dan diserahkan amanah itu kepada keluarga Bani Syaibah menerusi janji dan sumpah setia oleh Nabi SAW. Pakaian tersebut adalah kiswah ataupun kelambu Kaabah. Diperbuat daripada apa? Sutera hitam dan ditenun, dijahit selama hampir 9 bulan. Tadi pakaian tadi jahit berapa, yang perempuan punya gaun tadi yang tak cukup tak cukup kain tu, yang dedah-dedah tu gaun lah kan, dedah-dedah kan. Okey, ini Kaabah punya
Berapa lama jahit? Tadi itu 6 bulan. Yang ni 9 bulan. Berapa orang penenun? 240 orang penenun. Menggunakan benang emas dan perak. Bukan bertatahkan berlian, tetapi pakaian itu bermahkotakan kilauan ayat-ayat Al-Quran dan kalimah-kalimah merupakan doa-doa yang bernilai. Wahyu daripada Tuhan dan juga doa-doa yang dirafakkan kepadanya. Berat pakaian itu melebihi 658 kilogram sutera asli dan berharga mencecah hampir 20 juta rial Saudi yang bersamaan dengan RM17.8 juta. Inilah dia kelambu Kaabah. Ya, ini pakaian yang menutupi Kaabah. Walau bagaimanapun, ini adalah sesuatu yang kita sekadar nak cerita info-info mengenai kelambu Kaabah. Dan kalau nak terus belajar mengenai sejarah kelambu Kaabah ni, tuan-tuan boleh dapatkan majalah Solusi keluaran yang ke-50. Dia ada, saya ceritakan dalam kolom Haramain tentang sejarah ataupun sedikit sebanyak cerita tentang kiswah ataupun kelambu Kaabah. Tidak ada fadilat apa-apa. Tak payahlah nak ambil kelambu Kaabah tu untuk buat ambil orang kata buat air ke, buat jampi ke. Tak ada. Itu tidak disuruh. Tetapi kalau ikut sejarahnya, setiap kali ditukar kelambu yang lama tu ataupun kiswah yang lama tu biasanya akan sama ada dibakar ataupun dimanfaatkan. Sebagaimana ada disebut dalam perbincangan hukum-hukum apa yang nak dibuat, ada pandangan yang mengatakan dimanfaatkan kelambu Kaabah itu dijual dan ataupun diserahkan kepada fakir miskin, bulat-bulat serah macam tu untuk fakir miskin dijual. Bila jual, dia orang dapat duit daripada kelambu Kaabah tersebut. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, maka itu adalah sedikit sejarah tentang perkara yang berkaitan dengan batang ataupun kita kata batang tubuh Kaabah itulah, tentang anatomi Kaabah tu sendiri. Hebat bukan? Kalau kita perhatikan, semuanya ini merupakan satu perkara yang sangat-sangat dijaga dan juga diteliti. Begitu juga Kota Mekah ini hebat. Hebat bukan sahaja dari sudut benda-benda di dalamnya. Sebab tu kadang-kadang dulu saya agak pelik juga bila mana orang duk pesan barang. Tadi kan kita sebut sebaik-baik pesanan adalah doa. Tapi tak salah kalau kita nak pesan barang. Walaupun barang-barangan dekat Mekah tu, kalau kita balik, kadang-kadang balik tengok, kita boleh dapat kat kedai. Orang kata kat sini kedai ni pun memang dah masyhur. Ini bukan iklannya, tapi memang kedai dia paling banyak jual barang-barang. Boleh dapat kat Mahidin pun. Tengok kepiah beli kat Mekah dengan kepiah dekat Mahidin tu sama aja dua-dua tu. Made in China pula dua-dua tu. Tapi kenapa kepiah kat Mekah juga kita suruh orang beli? Tak nak beli Mekah, kita kata. Kalau dulu-dulu orang suka pesan gelang Mekah warna merah tu kan. Ingat tak dulu-dulu ni klasik sikit ni. Hari ni orang tak pesan gelang-gelang tu. Orang pesan gelang meh terus hari ni. Tak main gelang-gelang plastik tu kan. Apa sebab? Sebab mereka mengetahui adanya tempat, walaupun tempat tu datang daripada, kadang-kadang tuan-tuan, jubah Mekah, jubah yang selalu orang beli, jenama yang selalu orang beli tu pun dijahit dekat mana tuan-tuan? Vietnam. Bukan jahit kat Mekah. Tapi kenapa orang nak beli kat Mekah? Kerana apa? Kerana seolah-olah setiap barang yang tiba di bumi Mekah seolah-olah ada keberkatannya. Kerana apa? Kerana Nabi Allah Ibrahim AS telah mendoakan keberkatan setiap benda, termasuklah makanan dan minuman di bumi Mekah Al-Mukarramah. Kalau kita pergi bumi Mekah ni, macam-macam makanan ada kan, tuan-tuan dan rahmati Allah. Sebab tu saya selalu nasihatkan para jemaah haji. Dan saya teringat ada satu insiden yang pernah berlaku sewaktu saya bersama-sama dengan yang berbahagia Dr. Abdul Basit, guru dan juga sahabat saya menerusi Ashar Travel. Kita bawa jemaah haji lah kan. Kita bawa jemaah haji. Tak silap saya, pengalaman ni pada tahun 2010 kalau tak salah. Apa dia buat? Ada satu jemaah ni, dia ni rupanya setelah dikaji dan diselidik, rupanya dia tukang masak kenduri kat Malaysia. Patutlah dia komen sangat bab masakan ni. Satu hari dia pegang, dia ambil nasi yang dihidangkan tu, dia pegang nasi tu, dia cekak dengan tangan dia tunjuk depan muka ustaz. Dia kata, "Ustaz, ni nasi ni macam mana nak makan ni? Mantah ni, ustaz tak nampak ke?" Dia marah macam tu. Marahlah, nasi mantah. Kawan tukang masak, hebat bukan main. Marah tu dia tak ingat dekat mana dia marah tu. Kat bumi Mekah.
Dan saya tengok jemaah-jemaah lain bukan main tambah pula nasi. Kalau mantah kenapa dia orang tambah? Mestilah perut aku sakit lepas tu jangan nyanyi bangau-bangau pula kan. Ini perut sakit lah makan nasi mentah kan. Tapi tengok jemaah lain semua tambah je nasi 2-3 kali. Tak tahulah lapar ke kenapa ke wallahu alam. Tapi kawan ni dia kutuk. Dia maki, dia caci lah tu. Macam mana nak makan ni nasi ni mentah? Letak depan ustaz. Tengoklah sendiri. Macam mana nak makan? Hebat orang ni ya. Dia tak tahu ke bahawasanya makanan dan minuman itu didoakan oleh Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim doa, ya Allah berkatilah makanan dan minuman yang ada di atas bumi Mekah. Allah Ta'ala bagi keberkatan ini kepada makanan dan minuman. Sebab tu kita kena hati-hati tuan-tuan. Kalau tak sedap pun jangan cakap. Ni khusus kepada jemaah haji. Kalau tak sedap, yalah bolehlah cakap, alamak kurang sedap sikit lah. Tapi kena ingat ini semua makanan ni tak sedap pun dia berkat. Kalau tak nak makan, jangan ambil banyak. Kalau takut tak sedap, ambil sikit dulu. Kalau ambil banyak kan dah membazir. Ya? Jadi kita ni kena jaga. Sebab apa? Sebab makanan dan minumannya didoakan. Sebagaimana yang pernah berlaku antara cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam dan juga anaknya Ismail, yang mana Nabi Allah Ibrahim mendoakan makanan yang ada di rumah anaknya Nabi Allah Ismail, dan juga isteri, yang mana satu cerita antara Nabi Allah Ibrahim dan Nabi Allah Ismail tatkala Nabi Allah Ibrahim bertemu dengan menantunya, yang menantu tu pun tak kenal itu bapa mertuanya. Tetapi adalah insiden yang berlaku. Tuan-tuan, saya dah kongsikan dalam buku Bayu Keniluan di Bumi Haramain ini. InsyaAllah tuan-tuan boleh dapatkan dan tengok cerita di dalamnya. Dan saya nak ingat satu cerita lah yang menarik juga tentang makanan ni. Sebab dekat Mekah ni dia hebat, dia macam-macam jenis. Saya teringat satu pengalaman waktu saya mula-mula sampai di bumi Mekah tu. Waktu tu saya turun ke waktu kami dah selesai buat umrah tu sekali-sekali, saya turun ke bawah. Saya nampak ada kedai runcit dekat bawah rumah sewa kami tu. Saya turunlah bawah tu nak beli minuman lah, dahaga kan. Waktu tu saya tengok dalam peti ais ada kotak-kotak susu. Ada satu kotak susu tu saya tengok bertulis Laban. Laban ni dalam bahasa Arab susu lah. Sebelum nak cerita apa signifikan saya nak cerita benda ni, tuan-tuan yang dirahmati Allah, Laban ni Allah Ta'ala sebut perkataan Laban ni, labanan khalisan ni, sa'iran lisyaribin. Itu Allah Ta'ala sebut dalam surah, dalam satu ayat dalam surah An-Nahl ayat 66. Allah sebut ni perkataan Laban ni, susu ni dalam ayat tersebut, dalam firman-Nya bermaksud sesungguhnya bagi kamu wa inna lakum fil an'ami la'ibrah, sesungguhnya bagi kamu pada binatang-binatang ternak itu ada ibrah, pengajaran yang boleh dijadikan iktibar. Kami beri minum kepada kamu daripada apa yang terhasil dalam perutnya, yang lahir daripada hampas makanan yang bercampur dengan darah, iaitulah laban, susu. Jadi saya pun teringat kepada firman Allah SWT ni, laban. Saya pun pergilah beli laban. Harga RM1 waktu tu, lebih kurang RM1 lah. Saya pun pergi dengan tidak sabar-sabarnya. Saya pun buka kotak susu tu, saya pun terus minum. Tiba-tiba muka saya berkerut, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Saya ingatkan apalah. Saya rasa, ya Allah, masamnya susu ni. Saya kata, apa susu ni masam sangat? Last kali saya tengoklah kotak tu, saya kata, dah tamat tempoh ke? Tengok tempoh tu ada lagi 2 minggu. Sebab susu ni tempoh dia tak panjang kan, 2 minggu, 3 minggu je kan. So saya tengok susu segar kan. Dia tengok situ, fresh Laban. Dia tulis susu segar, Laban Tazij. Saya tengok, segar, kenapa rasanya masam? Inilah tuan-tuan, baru-baru sampai, dah teringat firman Allah. Kita pun telan jugalah. Kita kata, masam pun telan lah. Allah dah sebut dalam Quran ni, mesti berkat punya. Saya pun minum. Habislah sekotak. Tiba-tiba, ada seorang senior datang. Dia kata, hey, Yop. Dia pun orang Perak. Dia panggil, Yop, kenapa Yop? Apa-apa saya, muka nampak berkerut. Saya kata, bang, ni air apa ni? Bukan susu ke? Yelah, air susu. Mika tahu tak benda tu apa? Tahulah susu. Kan Tuhan sebut dalam suci. Kita pun syarah lah, bukan main kan? Kemudian sini saya tu pun gelak macam nak pecah perut. Dia kata, ya akhi, dia kata, laban ni dalam bahasa Arab maksudnya susu masam. Yang susu elok tu, kalau nak beli susu segar tu dalam bahasa Arab namanya halib. Dua nama yang berbeza. Dia pun bawa saya masuk dalam kedai tu, tunjuk perbezaan. Saya pun belilah halib. Saya pun minum. Ya Allah, betul-betul ada beza. Subhanallah. Sebab itulah saya sampai hari ni tak minum laban. Itulah pertama dan paling akhir saya minum, tuan-tuan. Teringat ni cerita-cerita kat bumi Mekah ni, tuan-tuan
tuan-tuan yang dirahmati Allah, walaupun apa yang berlaku, kita kena rasa redha, kita kena rasa seronok, sebab itu adalah semua benda yang ada dekat Mekah didoakan dan diberkati pula oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan sekali-kali mulut kita ni terlalu cepat nak katakan sesuatu, terlalu cepat nak sebut tentang perkara-perkara yang tak baik tentang bumi Mekah dan ni harta barang yang di dalamnya sekalipun. Kita kena berhati-hati tuan-tuan yang dirahmati Allah, kerana setiap yang sampai di bumi Mekah itu didoakan keberkatannya, dan ada perkara-perkara yang sampai daripada lahirnya doa seorang Nabi Allah Ta'ala kepada kita, Nabi Allah Ibrahim AS, yang menjadi kekasih yang namanya Khalilullah, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, teman Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah doa yang sampai kepada kita hari ini. Justru janganlah kita sewenang-wenangnya menafikan atau memperkatakan sesuatu yang tidak baik mengenai kota Mekah dan segala isi yang ada di dalamnya. Begitulah cerita-cerita serba sedikit yang boleh kita kongsikan mengenai kelebihan bumi Mekah Al-Mukarramah, perkara-perkara yang ada di sekitar Masjidil Haram, Kaabah itu sendiri, kiswah, pakaian dan pakaian Kaabah, dan juga perkara-perkara yang berkaitan dengan bumi Mekah. Alangkah ruginya kita kalau dalam kehidupan kita ini kita punya masa, kita punya keuangan, dan kena yakin tuan-tuan yang dirahmati Allah, sabda Nabi SAW, Nabi menyebut, tabi'u bainal hajj wal umrah فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد atau kama qala alaihi salatu wassalam. Nabi SAW bersabda, hendaklah kamu sentiasa mengiringi ataupun meneruti antara haji dan umrah. Maksudnya kalau boleh buat ulang-ulang kali, haji dah buat lagi, umrah dah buat lagi, buat lagi. Haji ni ada kotanya lah. Tapi kalau umrah, kalau boleh ulang-ulang kali. Nabi kata tabi'u, ulang-ulang, hubungkan antara satu umrah dengan satu umrah, haji dengan haji. Kenapa? Sebab kedua-duanya ini akan menghapuskan kefakiran dan juga dosa. Hapuskan kemiskinan, kefakiran dan dosa. Kena yakin, ini janji Nabi SAW. Sebagaimana api menghapuskan karat daripada besi. Subhanallah. Ini satu janji daripada Nabi Allah, Nabi Muhammad SAW. Gelarannya Al-Amin. Apakah pernah Nabi berdusta walau sekalipun dalam kehidupan baginda? Nabi tidak pernah berdusta. Segala kata-kata Nabi dipercayai hatta oleh musuhnya sekalipun, kecuali dakwahnya mengajak kepada tauhid, kepada Allah Subhanahu Wa Taala ditolak kerana keangkuhan dan juga ketamakan kuasa oleh orang-orang Arab. Subhanallah, tuan-tuan yang dirahmati Allah, inilah kehebatan bumi Mekah. Sampai kepada ekonomi pun Makkah boleh bantu kita. Allah beri keluasan rahmat dan nikmatnya menerusi bumi Makkah Al-Mukarramah. Justru jangan kita bazirkan masa, jangan kita buang lagi duit kepada untuk pergi ke tempat-tempat. Tidak salah, Allah Ta'ala suruh pun kita berjalan, fasiru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mujrimin fakana aqibatul mufsidin. Tengoklah ke atas muka bumi Allah ni, berjalan, tengok apa yang Allah buat kepada orang-orang yang berdosa tu. Tengok, boleh tengok, tetapi yang penting jejakkanlah kaki kita dulu, jejakkanlah hati kita dulu ke bumi Makkah Al-Mukarramah, supaya lekat di situ rasa kecintaan dan rasa kerinduan kita yang berterusan kepada bumi Makkah Al-Mukarramah. Dan jika direzekikan, insya-Allah kita ingin benar juga disemadikan jasad kita yang terakhir juga, sama ada di bumi Mekah ataupun di bumi Madinah Al-Munawwarah. Begitulah kehebatan Makkah Al-Mukarramah yang dapat kita kongsikan dalam kesempatan ini. Moga-moga Allah rezekikan kita lagi bertamu di bumi Makkah Al-Mukarramah. Aqul qali hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Siapa maaf kepada para penonton sekalian, terkasar bahasa, tersalah bicara, yang baik dari Allah, yang buruk kelemahan saya dan kekurangan ilmu saya. Moga Allah lengkapkan kita dengan ilmu dan hikmah sehingga bertemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.